Saudara, beberapa hari lalu Kementerian Kesihatan mendedahkan kes-kes batuk kokol menjulang 5 kali lebih tinggi tahun ini berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Sekitar 110 kes dicatatkan sejauh ini. Adakah ini perkembangan yang perlu dibimbangkan dan apa sebenarnya gejala batuk kokol? Karyawan Kesihatan Dr. Faizal Kasim menjelaskan tentang penularan penyakit itu dalam segmen analisis berita ini. Batuk kokol juga disebut sebagai pertussis atau batuk 100 hari terjadi kesan daripada jangkitan bakteria pada sistem pernafasan manusia. Batuk kokol ni dinamakan sebagai whooping cough dalam bahasa Inggeris kerana ia sering disertai dengan bunyi sedotan yang mirip bunyi whoop. Sedotan ni yang berlaku kepada pesakit yang menarik nafas secara mendadak dan kuat selepas serangan batuk. Dan ini lebih ketara dalam golongan kanak-kanak. Dan ini disebabkan oleh kerongkong dan saluran pernafasan mereka itu sempit dan mengecil oleh kerana adanya radang kepada saluran pernafasan tersebut. Beberapa gejala awal yang akan dialami pesakit termasuk demam ringan, selsema, batuk ringan dan kehilangan suara. Ini boleh dirawat dengan ubat-ubatan seperti antibiotik. Namun jika batuk itu berlarutan dan bertukar lebih kronik, ia boleh menyebabkan muntah dan lemah badan. Menurut pakar kesihatan Dr. Faizal Kasim, trend peningkatan kes batuk kokol turut menjejas negara-negara lain. Kalau kita perhatikan, kadar kenaikan kes batuk kokol ni bukan sahaja berlaku di Singapura. Malah negara-negara lain, maybe seperti Amerika Syarikat, Eropah dan daerah Asia tertentu juga, ada mendapati kenaikan kes yang sama. Dan antara faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kenaikan ini adalah, mungkin saya nak ketengahkan dua yang paling utama. Nombor satu, tahap imuniti yang menurun. Walaupun vaksin diberikan, imuniti dari vaksin tersebut didapati menurun mengikuti waktu. Lagi-lagi pada mereka yang telah menerima vaksin ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan jadi secara langsung, ini menyebabkan individu tersebut menjadi lebih terdedah kepada jangkitan Bordetella pertussis. Satu lagi faktor utama yang boleh mendorong jangkitan pertussis adalah tahap kebersihan dan sanitasi individu atau tempat yang dikunjungi. Jadi jika penyakit batuk kokol ini lebih berleluasa, terutama semasa musim melancong hujung tahun, bolehkah ia berpotensi mencetuskan jangkitan baharu yang patut dikhawatiri orang ramai? Selalunya di mana-mana situasi, kalau seseorang itu mulanya dengan mungkin flu biasa, maknanya jangkitan virus biasa. Kalau imunitinya rendah, mungkin cara pemakanannya tak elok, tak cukup vitamin C, tak cukup rehat, kan? Dan tak jumpa doktor dengan awal. Bakteria-bakteria begini boleh mengambil kesempatan untuk masuk badan kita dan memulakan jangkitan yang baru. Jadi dari itu kita harus prihatin yang apa mulanya dengan penyakit yang mungkin simple, yang remeh, mungkin menular menjadi penyakit yang sukar sikit untuk dirawat lah. Tapi secara kesimpulan, ini bukan penyakit yang baru yang kita yang kita selalunya takut tentang mutasi ataupun menjadi wabak-wabak yang barulah. Dr. Faizal berkata masyarakat tidak perlu berasa cemas tetapi cukup dengan mempunyai kesedaran dan mengamalkan langkah-langkah kebersihan diri untuk elak daripada jatuh sakit. Akhir sekali, jumpalah dengan doktor dengan awal. Ada individu hanya membeli ubat dari mungkin farmasi, dari Sinsay, tapi batuknya akan berterusan dan pada waktu dia jumpa doktor sudah terlambat. Mungkin antibiotik yang akan dimulakan mungkin tak berkesan sangatlah. Meskipun tidak terkejut bahawa jumlah kes jangkitan batuk kokol naik, Dr. Faizal berkata ia tidak semestinya cerminan sebenar. Sebaliknya, ia barangkali menunjukkan kesedaran yang meningkat baik dalam kalangan masyarakat untuk tidak melengahkan rawatan maupun karyawan kesihatan yang kini lebih peka akan diagnosis tersebut.